Gencatan senjata mungkin dilaksana minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peperangan di Palestin yang diduduki. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berharap gencatan senjata akan dapat dilaksana minggu hadapan. Biden menyatakannya semasa membuat lawatan politiknya menjelang pilihan raya Presiden November nanti di New York pada Isnin. Tambahnya, gencatan senjata itu dijangka dilaksanakan pada 4 Mac ini. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Terdahulu, Ketua Negara Haram itu Netanyahu menolak terma gencatan senjata yang dicadangkan pejuang Hamas, sebaliknya angkuh untuk teruskan peperangan. Pejuang Hamas pula menuntut gencatan senjata mestilah bersifat kekal serta pembebasan tebusan Palestin seramai mungkin yang telah ditahan Israel sejak perang tercetus tahun lalu. Dalam pada itu, menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dalam tempoh 10 bulan lagi, komuniti Arab Muslim di Michigan, Amerika Syarikat antara yang terus tegas menzahirkan kemarahan terhadap Biden dan peranannya berhubung pembunuhan beramai-ramai di bumi Palestin. Sejak serangan ke atas Gaza dilancar rejim Zionis tahun lalu, lebih 300,000 penduduk Arab Muslim Michigan melakukan siri himpunan dan mesyuarat untuk terus mendesak Biden dan pentadbiran Washington. We need to show President Biden and all the other candidates that we support Palestine. We don't support our US tax dollars going towards Israel to ethnically cleanse Palestine. And this is a human cause, and so we're all showing up. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat kepada 29,782 nyawa akibat serangan tanpa henti penjajah Israel, manakala 70,043 orang lagi cedera. Kementerian Kesihatan yang berpengkalan di Gaza memaklumkan menerusi satu kenyataan dalam tempoh 24 jam terbaru ini, Zionis telah membunuh 90 rakyat Palestin selain 164 lagi cedera. Selain itu, Israel mendakwa pihaknya telah membedil terowong yang menghubungkan utara dan selatan Gaza sehingga mengakibatkan beberapa pejuang Hamas terbunuh. Pada masa sama, penjajah terbabit terus meningkatkan serangan di Khan Yunis di selatan semenanjung Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata pejuang Hamas pula memberitahu pihaknya bertempur sengit dengan Zionis di beberapa lokasi di Gaza sekaligus berjaya membunuh tentera Israel dan memusnahkan tanki mereka. Sementara itu, Brigade Al-Quds berjaya melakukan serangan hendap terhadap unit tentera Israel di tengah wilayah berkenaan. Di tebing barat pula, 3 rakyat Palestin dibunuh Israel dalam satu pertempuran pada Selasa. Perkara itu dimaklumkan agensi rasmi berita Palestin Wafa. Berdasarkan rakaman video menunjukkan rakyat Palestin sedang memberikan penghormatan terakhir kepada kesemua jenazah di Hospital Tuba. Sekurang-kurangnya 400 orang awam Palestin dibunuh oleh tentera Israel dan penduduk haram Israel sejak Oktober tahun lalu. Tidak cukup di Palestin, negara Arab Israel turut menyasarkan serangan di Lubnan. Menerusi rakaman video Zionis, pihaknya menyiarkan serangan yang menyasarkan sebuah kenderaan yang sedang bergerak di selatan Lubnan. Israel mendakwa ia berjaya membunuh ahli Hizbullah dari unit Nasir iaitu Hussein Salami. Dalam video berlainan pula, penjajah itu turut mendakwa telah memusnahkan pangkalan ketenteraan Hizbullah di wilayah sama di mana menjadi tempat pelancaran roket dekat Bukit Golan. Bagaimanapun, kesahihan dan masa video dirakam tidak dapat dipastikan. Mengenai peletakan jawatan Perdana Menteri Palestin Muhammad Satayeh, jurucakap PBB Stephanie Dujarric berpandangan dengan ketegangan yang semakin memuncak, pemimpin yang kukuh amat penting ketika ini bagi mentadbir bumi Palestin yang kini diduduki.
Setiausaha Agung PBB mengambil maklum notis peletakan jawatan stay yang telah diserahkan kepada Presiden Mahmud Abbas. Dalam apa situasi sekalipun, katanya PBB akan kekal memperjuangkan nasib rakyat Palestin dari segi kemanusiaan, politik, keuangan dan cabaran keselamatan yang dihadapi ketika ini. Jelasnya Palestin memerlukan pemimpin yang kuat dalam usaha memastikan negara berkenaan dapat membina sebuah negara yang merdeka. A strengthened, empowered Palestinian government that can administer the whole of the occupied Palestinian territory is critical as part of a path to achieving the establishment of a fully independent, democratic, contiguous, sovereign and viable Palestinian state on the basis of the 1967 lines, of which Gaza is an integral part, which remains the only way to achieve a lasting peace. Penduduk Palestin berkumpul di tepi pantai di Bandar Gaza berharap akan ada truk bantuan sampai di tengah-tengah bekalan makanan yang sangat terhad. Demi sesuap nasi, mereka sanggup merisikokan nyawa meskipun sedar risiko terdedah kepada tembakan dari Israel. بنيجي بنرمي حالنا على الموت عشان نجيب لنا 2 كيلو طحين و3 كيلو طحين مش ملاقيين حاجه يا عمي ارحمونا يا عرب ولا في اكل لطعم اولادي ولا في خبز ولا في ورق وصلت فينا ورق الشجر وصل فينا الحال ناكله اكل هالحمار صرنا ناكله بدك بعد هيك بتقول لي الجاي جاي عشان بدي اخذ طحين يعني شايف رجلي مكسوره رجلي وجاي عشان اخذ طحين جاي عشان اخذ طحين ليش بتقول لي جاي احنا جايين هنا عشان المساعدات بيحكوا انه في مساعدات هنا على النابلسي وهينا بننتظر والله من الصبح. Serangan di sebuah kawasan penempatan yang mengorbankan 9 nyawa di Buringa didakwa dilakukan Red Tabara, kumpulan pemberontak utama Burundi. Menurut Istana Burundi, serangan menyasarkan satu keluarga yang sedang berkabung. Kenyataan itu memaklumkan mereka yang terkorban termasuk 6 wanita dan seorang askar. 5 lagi individu turut tercedera. Kumpulan pemberontak tersebut juga didakwa menceroboh dan merosakkan pejabat parti pemerintah yang berada di situ. Burundi mendakwa kumpulan terbabit disokong negara jiran Rwanda. Menerusi kenyataan di platform X, kumpulan Red Tabara mendakwa bertanggungjawab melakukan serangan terbabit selain mengaku membunuh 6 anggota tentera. Perlu isytihar kecemasan kesihatan hampir di seluruh negara selepas kes denggi melonjak berikutan gelombang panas dan hujan lebat. Menteri Kesihatannya Cesar Vargas mengumumkan jumlah kes denggi sehingga tahun ini sebanyak 32 kes. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 31,300 kes setakat ini. Kabinet Kerajaan telah meluluskan pengisytiharan kecemasan kesihatan berkenaan sejurus selepas Vasquez mengumumkan wabak denggi sudah semakin memuncak. Kebanyakan kes berlaku di utara Peru di mana kebanyakan hospital telah sesak. Sejak tahun lalu, negara Andes berdepan suhu tinggi dan hujan lebat disebabkan fenomena El Nino sekaligus meningkatkan suhu di lautan di luar pantai Peru. Di Bolivia, tanah runtuh berskala besar melanda sebuah perkampungan di tengah negara berkenaan sekaligus memusnahkan 30 rumah berdekatan. Turut tertimbun sebuah ladang, kenderaan dan tanaman. Runtuhan lumpur itu meliputi kampung La Cuena di Jambatan Cochabamba. Bencana tersebut terjadi selepas empangan legun berhampiran pecah. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan 40 keluarga kini hilang tempat tinggal. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, di wilayah Andes Potosi, hujan lebat sepanjang hujung minggu menyebabkan sungai memecahkan tebingnya sehingga membawa tanah, lumpur dan batu sekaligus memusnahkan 400 rumah.
Lebih 2 juta haiwan mati akibat fenomena Zud di Mongolia dan Zud merupakan musim sejuk melampau pada bulan Disember hingga Mac yang mencapai suhu sehingga negatif 50 darjah Celsius di setengah kawasan di negara tersebut. Lebih memburukkan keadaan, musim sejuk kali ini mencatat suhu yang lebih rendah daripada biasa dengan salji yang sangat tebal. Cuaca sejuk melampau Zud lazimnya mengakibatkan kematian sejumlah besar haiwan ternakan. Musim sejuk kali ini bermula dengan salji tebal tetapi suhu tiba-tiba meningkat menyebabkan salji cair. Suhu kemudiannya jatuh semula menyebabkan salji cair itu bertukar menjadi ais yang menyukarkan haiwan ternakan untuk meragut rumput yang dilitupi ais berkenaan. Tenis terbuka Dubai 2024, Andy Murray berjaya bangkit dari ketinggalan 1 set untuk mengatasi pemain Kanada Denis Shapovalov di pusingan pertama kejohanan. Pemenang kejohanan meja 3 kali dan bekas pemain nombor 1 dunia itu tewas 5 kali dari 6 perlawanan terakhirnya tahun ini. Keputusan itu membolehkan Murray menjadi pemain kelima selepas Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic dan Andre Agassi untuk menang 500 perlawanan di gelanggang keras pada era terbuka. Murray yang menang kejohanan terbuka Dubai pada tahun 2017 akan menentang salah seorang pemain Perancis di pusingan kedua antara Ugi Humbert dan Gael Monfils. Dalam satu lagi perlawanan, pemain pilihan ke-6 Adrian Manarino mengalami kejutan apabila tewas kepada Botic Van de Chanchon. Pemain pilihan ke-7 pula Alexander Bublik berjaya mengatasi pemain Czech Thomas Mahaj. Kedudukan ketua pasukan Red Bull Christian Horner bakal ditentukan dalam masa terdekat sebelum bermulanya perlumbaan Grand Prix Formula 1 F1 di Bahrain Sabtu ini. Horner didakwa melakukan salah laku di tempat kerja terhadap seorang kaki tangan wanita dan satu siasatan dalaman dilakukan pasukan itu. Dakwaan itu dinafikan oleh Horner. Menurut sumber, hasil siasatan itu dijangka diketahui sebelum perlumbaan disakir atau dalam tempoh 48 jam berikutnya. Red Bull telah melantik peguam luar untuk melakukan siasatan. Pasukan yang berpengkalan di Britain itu tidak mempunyai kawalan terhadap siasatan tersebut. Horner, 50 tahun, merupakan suami kepada bekas ahli kumpulan Spice Girls, Cherry Halliwell dan prinsipal sukan paling lama berkhidmat. Horner dan pasukannya meraihkan musim paling dominan dalam sejarah Formula 1 tahun lepas dengan Red Bull memenangi 21 daripada 22 perlumbaan. Red Bull akan memulakan musim baharu dengan pemandu Belanda Max Verstappen memburu kejuaraan keempat berturut-turut bersama seorang lagi pelumba Meksiko Sergio Perez. Berita dunia berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdeka.